Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamarul Saufi bin Muhammad Syuib. Hari ini saya bersama dua rakan kumpulan saya, iaitu Syazwi Aiman bin Suraini dan Muhammad Faiz Bazli bin Norman. Kami bertiga akan membentangkan final year projek kami yang bertajuk Visual Road Inspection Using Unmanned Aerial Vehicle Technology. Pendahuluan, penyelenggaraan jalan raya adalah proses kerja berterusan bagi pastikan jalan raya sentiasa dalam keadaan baik dan selamat kepada pengguna. Penyelenggaraan jalan raya adalah kerja yang melibatkan penjagaan dan mempelokkan jalan serta bagi mengekalkan keadaan jalan seperti keadaan asalnya. Salah satu teknologi yang paling maju digunakan secara meluas dalam industri permintaan adalah UAV yang menggunakan kuasa aerodinamik untuk sediakan daya angkat kenderaan dan boleh terbang secara bebas serta diuji dari jarak jauh. UAV juga teknologi yang mampu ukur objek, pindahkan data dan simpan data tersebut. Kaedah ini juga memberi kelebihan seperti ringan, tidak akibatkan risiko dan mudah dikendalikan. Imej resolusi tinggi yang dirakam oleh platform UAV akan dapat mengekstrak maklumat geometri permukaan bumi. Pemeriksaan jalan pula adalah kerja yang dijalankan untuk menapasi jenis dan tahap kerosakan jalan tersebut. Problem statement. JKR perlu menggunakan pekerja yang pakar untuk pantau keadaan jalan raya dengan pergi ke tapak lapangan tersebut untuk membuat pemeriksaan dengan menggunakan mata kasar sahaja. Selain itu, pengguna jalan raya juga dapat membuat aduan tentang keadaan jalan raya di kawasan tempat tinggal mereka. Kemudian JKR akan mengambil tindakan untuk memperbaiki permukaan jalan tersebut. Tetapi kerana kekurangan teknologi untuk menilai geometri kerosakan jalan tersebut, tindakan memperbaiki jalan akan menjadi lewat. Aktiviti perbaikan jalan ini memakan masa kerana pengguna jalan raya hanya boleh melaporkan lokasi dan keadaan permukaan jalan, tetapi bukan secara terperinci mengenai geometri kerosakan jalan tersebut. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti jenis kerosakan permukaan jalan dan menentukan tahap kerosakan jalan menggunakan kaedah PCI. Scope and limitation. Lokasinya adalah di Jalan Muar J32 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin Riayat Shah 1 ke Masjid Paya Redan sepanjang 1.2 km. Jenis jalan adalah turapan asfalt dan kerja pemeriksaan visual ini tertumpu pada bahagian permukaan jalan yang mengalami kerosakan. Gambar rajah berikut adalah menunjukkan beberapa kerosakan yang terdapat di Jalan Muar Labis. Terdapat beberapa jenis kerosakan di kawasan kajian tersebut seperti elongated cracks, crocodile cracks, embankment failure, erosion dan potholes. Elongated cracks dan crocodile cracks adalah berpunca daripada tekanan daripada beban seperti kenderaan yang lalu lintas di atas permukaan jalan raya tersebut, perubahan suhu dalam lapisan jalan serta kandungan beban jalan yang berlebihan. Retakan jalan biasanya bermula dengan retakan yang kecil sebelum bertambah dan bersambung antara satu sama lain. Untuk pothole pula, akibat beban lalu lintas yang pecahkan turapan dan benarkan air memasuki turapan. Seterusnya, cepatkan proses pembentukan lubang tersebut. Lubang juga adalah berpunca daripada kehilangan lapisan haus dan pengikat. Erosion biasanya disebabkan oleh kandungan debu yang berlebihan yang sebabkan bitumen lebih banyak menyertai debu daripada agregat. Sekali embankment failure pada dasarnya akan menjadi tambakan condong dan tanah terangkat pada sisi jalan. Kegagalan tambakan yang berlaku menyebabkan permukaan jalan yang tidak rata. Jenis UAV yang digunakan dalam kajian ini adalah Multi-Rotor DJI Phantom 4 Pro V2.0. Pesawat ini adalah merupakan smart drone di mana ia dilengkapi dengan sensor anti pelanggaran daripada halangan yang berada di sekitarnya. Aplikasi yang bersambung dengan UAV ini untuk mengambil gambar dan video ialah DJI Go Apps. Sekali Pavement Condition Index PCI. Ianya digunakan untuk menunjukkan keadaan umum turapan jalan. Proses pengukuran PCI dan kaedah penggunaan telah diseragamkan oleh American Safety for Testing and Material ASTM untuk jalan raya dan lapangan terbang. Kaedah ini berdasarkan kaji selidik visual mengenai bilangan dan jenis kerosakan dalam turapan. Hasil daripada analisis ini adalah nilai berangka antara 0 hingga 100, dengan 100 mewakili keadaan yang paling baik dan 0 mewakili keadaan yang paling buruk. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang research metodologi bagi kajian ini. Metodologi adalah sangat penting bagi mengenal pasti kaedah yang paling sesuai digunakan dalam suatu kajian. Hal ini adalah kerana pengkaji akan dapat melihat dengan lebih jelas perkara yang perlu dilakukan untuk menjadikan suatu kajian tersebut.
hasil daripada kaedah yang tepat, ia akan dapat memudahkan pencarian maklumat dan data yang diperlukan untuk membuat kajian tersebut. Berikut merupakan carta alih bagi kajian yang dilakukan. Bermula dengan kajian literatur, iaitu mengenai penyelenggaraan jalan, pemeriksaan jalan, jenis kerosakan jalan, unmanned area vehicle UAV, dan indeks keadaan terapan. Seterusnya, perancangan dan persediaan. Latihan penerbangan pesawat mikro UAV yang telah dilakukan oleh pihak Jabatan Kejuruteraan Awam UTHM, penggunaan aplikasi Pix4D Capture dan DJI Go 4, dan seterusnya persediaan sebelum pengambilan data. Langkah berikutnya adalah pengambilan data dan maklumat dengan merakam imej menggunakan UAV Phantom 4 Pro. Langkah yang keempat iaitu pemprosesan imej dan data. Pada bahagian ini akan menghasilkan imej automosaic dan seterusnya mengedit imej tersebut. Langkah yang kelima iaitu analisis data. Penentuan lokasi dan jenis kerosakan jalan serta mengenal pasti tahap kerosakan jalan menggunakan kaedah PCI. Kesimpulan dan cadangan, penghantaran laporan dan tamat kajian. Terdapat 3 fasa utama dalam metod kajian ini. Pertama adalah data collection, kedua adalah image process, dan yang ketiga adalah analyzing image. Fasa yang pertama, pengumpulan data. Aplikasi Pix4D Capture perlu disambungkan bersama UAV untuk merekod imej sepanjang jalan. Kami telah membahagikan 3 kali penerbangan iaitu pada jarak 1200 meter. Pada aplikasi Pix4D Capture, pemilihan grid berbentuk poligon adalah sesuai dengan bentuk jalan raya tersebut. Pemilihan keluasan penerbangan pula adalah 400 meter dengan ketinggian 30 meter. Posisi kamera akan ditetapkan pada sudut tegak supaya gambar yang dihasilkan lebih jelas dan gambar diambil secara overlay area untuk memproses imej secara berterusan serta menghasilkan satu gambar yang lengkap. UAV akan disetkan pada safe mode supaya bergerak mengambil gambar dari satu tempat ke satu tempat dan seterusnya mengurangkan kelajuan semasa penerbangan pada tahap sederhana. Hal ini akan menghasilkan kualiti gambar yang lebih jelas. Kumpulan kami telah membahagikan 3 tugas sepanjang drone diterbangkan, iaitu mengendalikan drone, mengawasi pergerakan drone dan menjaga tempat untuk drone mendarat. Drone akan terbang secara berorientasi terhadap pusat grid ketika mengambil gambar. Rajah menunjukkan seksyen pertama penerbangan drone menerusi aplikasi Pix4D Capture. Fasa yang kedua pula adalah memproses imej. Memproses imej adalah dengan menggunakan software Pix4D Mapper. Dengan software ini, terdapat 3 peringkat yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah initial processing, kedua point cloud and mesh, ketiga digital surface model DSM, automosaic and index. Setelah selesai pengambilan data, jumlah imej yang telah dirakam iaitu sebanyak 365 imej akan dimasukkan pada tahap initial processing. Kesemua imej akan mengalami 3 bahagian pada tahap ini, iaitu general, matching dan calibration. Tahap yang kedua adalah point cloud and mesh. Langkah ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kecepatan titik 3D model yang dihitung dalam initial processing untuk ketepatan yang lebih tinggi supaya DSM atau automosaic yang dihasilkan baik. Berikut gambar sebelah kiri menunjukkan imej semasa tahap point cloud and mesh dilakukan. Terdapat 4 bahagian pada tahap yang terakhir, iaitu resolution, DSM
filters, raster ESM dan automosaic. Setelah pemprosesan imej berjaya dihasilkan, laporan kualiti akan dikeluarkan daripada Pixel Mapper untuk menghasilkan imej automosaic bagi seluruh kawasan kajian tersebut. Gambar pada sebelah kanan merupakan imej yang telah dihasilkan. Langkah pada fasa yang terakhir iaitu ketiga, mengedit imej automosaic. Daripada imej yang telah siap diproses tersebut, terdapat beberapa buah kenderaan yang berada di atas permukaan jalan. Untuk memudahkan kerja mengumpul data kerosakan permukaan jalan, kesemua kenderaan tersebut perlu dibuang daripada imej. Tujuan untuk mengedit imej adalah untuk membuang imej kenderaan yang berada di atas jalan tersebut semasa gambar diambil oleh drone. Untuk mengedit imej, Mosaic Editor di dalam Pixel Mapper akan digunakan untuk memudahkan kerja mengedit imej. Seterusnya, imej akan diklik supaya imej yang mempunyai kenderaan akan diklik untuk diedit serta dibuang. Kemudian, beberapa pilihan imej yang baru akan dikeluarkan pada planar projection sebagai pilihan menggantikan kawasan yang dilukis. Fasa yang ketiga adalah editing automosaic image. Daripada imej yang telah siap diproses, fasa yang ketiga adalah editing automosaic image. Daripada imej yang telah siap diproses sebentar tadi, terdapat beberapa buah kenderaan berada di atas permukaan jalan. Untuk memudahkan kerja pengumpulan data kerosakan permukaan jalan, maka kenderaan tersebut perlulah dibuang daripada imej automosaic. Imej yang mempunyai kenderaan boleh diedit menggunakan Mosaic Editor yang terdapat pada software Pixel Mapper. Langkah yang perlu dilakukan adalah imej yang mempunyai kenderaan perlulah diklik. Seterusnya, beberapa imej baru akan keluar pada planar projection. Kita hanya perlu memilih imej yang tidak mempunyai kenderaan untuk menggantikan imej sebelumnya. Dengan pilihan itu, maka permukaan jalan yang tidak mempunyai kenderaan akan dapat dihasilkan. Raja berikut menunjukkan imej sebelum dan selepas kenderaan dibuang. Saya Shazwi Aiman bin Suraini akan membincangkan result and discussion. Okey, untuk yang slide yang pertama, penentuan lokasi dan jenis kerosakan jalan. Setelah imej automosaic dihasilkan melalui perisian Pix4D Mapper, proses berikutnya adalah untuk mengenal pasti lokasi dan bentuk kerosakan yang terdapat di permukaan jalan raya dengan menggunakan perisian Global Mapper. Bagi memudahkan kerja-kerja mengenal pasti lokasi setiap kerosakan, kawasan kajian tersebut dibahagikan kepada 6 seksyen pada jarak 200 meter setiap seksyen. Ianya bertujuan untuk mengecilkan kawasan yang akan ditentukan jenis dan lokasi kerosakan. Seterusnya akan memudahkan kerja-kerja menentukan kesemua jenis kerosakan yang terdapat pada ke-6 seksyen tersebut. Raja di bawah menunjukkan permukaan sepanjang jalan raya yang dibahagikan kepada ke-6 seksyen pada 200 meter setiap seksyen. Raja di bawah menunjukkan salah satu contoh imej kerosakan permukaan jalan raya di seksyen pertama dalam kategori kegagalan tambakan yang telah dilukis mengikut bentuk sebenar yang dikesan dari imej automosaic. Maklumat kerosakan tersebut dicatat iaitu jenis, bilangan, kelas layer, seksyen, jenis lakaran, keluasan dan lokasi.
Data tersebut kemudian disimpan dan boleh dipaparkan apabila diperlukan dalam perisian Global Mapper. Raja di bawah menunjukkan jenis-jenis kerosakan jalan raya yang terdapat di seksyen pertama, iaitu kegagalan tambakan, pengikisan, lelubang, retak buaya dan retak memanjang. Slide seterusnya akan dibentangkan, iaitu indeks keadaan jalan ataupun dikenali sebagai indeks keadapan turapan PCI, yang di mana skala antara 0 hingga 100 menggambarkan tahap kerosakan turapan jalan. Penetapan nilai indeks ini ditentukan secara manual setelah meneliti kerosakan secara visual berdasarkan kepakaran dan pengalaman pegawai yang bertugas. Slide seterusnya adalah tentang langkah pengiraan PCI, iaitu yang pertama, menentukan nilai pengurangan maksimum yang dibenarkan, iaitu M. Nilai pengurangan yang tertinggi akan diambil melalui graf dan akan dimasukkan dalam formula M, iaitu 1 tambah kurungan 9/98 kurungan 100 tolak nilai pengurangan yang tertinggi kurungan. Yang kedua adalah menentukan nilai pengurangan maksimum yang dibetulkan ataupun maximum corrected deduct value CDV melalui graf CDV seperti raja yang di bawah. Kemudiannya menentukan nilai indeks keadaan turapan ataupun pavement condition index PCI. Okey, jadual tersebut menunjukkan keadaan jalan raya pada setiap seksyen dari seksyen 1 hingga seksyen 6. Seperti yang kita nampak yang dalam jadual tersebut, nilai yang kecil seperti dalam seksyen 1 41 menunjukkan keadaan turapan jalan raya yang begitu teruk. 41 nilai yang kecil menunjukkan keadaan turapan jalan raya yang teruk, manakala nilai yang besar seperti di seksyen 6 83 menunjukkan keadaan turapan jalan raya yang begitu bagus. So jadual tersebut telah dipaparkan tahap penikmatan dari LOS D dan LOS B, dan aktiviti penyelenggaraan telah ditunjukkan, iaitu pada di LOS D iaitu pemulihan besar atau tindakan ditangguhkan, manakala untuk yang LOS B penyelenggaraan pencegahan. Jadual tersebut adalah ringkasan penentuan tahap kerosakan jalan menggunakan kaedah PCI. Graf di bawah menunjukkan graf indeks keadapan turapan PCI bagi setiap seksyen. Nilai 41 adalah nilai PCI untuk setiap seksyen. Seperti seksyen 1, nilai PCI adalah 41, seksyen 2 72, seksyen 3 78, seksyen 4 51, seksyen 5 80 dan seksyen 6 adalah 83. Kesimpulannya, tahap keadaan pembukaan jalan di kawasan kajian ini di tahap yang memuaskan. Ini kerana terdapat 4 seksyen daripada 6 seksyen dalam keadaan yang memuaskan, iaitu di seksyen 2, 3, 5 dan 6 yang memerlukan tindakan penyelenggaraan pencegahan. Sementara di seksyen 1 dan seksyen 4 mendapati keadaan turapan jalan dalam keadaan yang kurang memuaskan dan perlukan tindakan pemulihan besar atau tindakan ditangguhkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan. Tindakan ini adalah untuk mengelakkan keadaan jalan menjadi semakin teruk dan mengelakkan daripada berlaku kemalangan. Akhir sekali, kajian ini mendapati penggunaan teknologi UAV dapat membantu memudahkan kerja-kerja pemeriksaan jalan secara visual yang dapat menentukan lokasi dan jenis kerosakan serta tahap kerosakan. Di samping, setiap rekod atau data kerosakan jalan dapat disimpan dan diakses semula apabila ianya diperlukan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.